Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan kuliah kita pada malam ini menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 291. Baik, muka surat 291. Mendedahkan diri adalah haram. Mendedahkan diri adalah haram. Dedah. Nah, pakai pakaian yang mendedah aurat itu mendedahkan diri. Satu masalah dadah, satu masalah dedah. Kita ada dua masalah situ. Nah, masalah dadah, masalah dedah. Yang tidak ada masalah dadih. Dadih tak ada masalah. Baik, mendedahkan diri artinya menunjukkan perhiasan. Nah, menunjukkan perhiasan itu adalah haram. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tabarruj. Nah, tabarruj, pakaian yang mendedahkan aurat ataupun pakaian yang tidak cukup ciri-ciri ataupun syarat-syarat sebagai menutup aurat juga dikira sebagai tabarruj. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wanita muslimah, kata pengarang, wanita muslimah perlulah mempunyai tingkah laku yang berbeza berbanding dengan wanita kafir. Bukan kata wanita, lelaki pun sama lah. Lelaki muslim, perempuan muslim tidak sama dengan perempuan kafir dan juga lelaki kafir. Oleh kerana itu kita dah belajar dah dalam bab aurat dulu. Aurat perempuan muslim dengan perempuan kafir sama seperti aurat dia dengan lelaki muslim yang bukan mahram dia. Nah, tidak sama. Tingkah laku wanita muslimah ialah pandai menjaga diri, kemudian mempunyai harga diri, bersopan santun dan malu. Malu itu di antara sifat perempuan. Wanita yang jahil ataupun jahiliah mempunyai tingkah laku yang suka mendedahkan diri dan menggoda lelaki. Tabarruj, dia maksud tabarruj itu mendedahkan diri. Tabarruj ialah perkataan Arab yang bermaksud terdedah dan boleh dilihat oleh semua mata. Tuan-tuan cari, buka kamus, cari kalimah baraja. Baraja yabruju burujan, artinya irtafa'a wa zahara. Irtafa'a artinya meninggi. Sebab itu menara disebut sebagai burjun. Jamak dia buruj. Menara Arab panggil burj.
Nah, menara Kuala Lumpur, Burju Kuala Lumpur. Burjun tu menara sebab apa? Dia meninggi dan nampak dengan jelas. Satu lagi mana dia? Zahara, jelas. Zahir jelas. Nampak dengan mata, jelas benda tu, zahir. Nah, ma zahara minha, apa-apa yang zahir daripadanya, apa-apa yang jelas daripadanya. Jadi makna ada dua, satu irtafa'a, meninggi, yang kedua makna zahara, makna zahir, nampak, jelas, terdedah. Bila benar terdedah nampak, tak terdedah tak nampak. Nah, makanan di bawah tudung saji. Sini panggil apa tudung saji? Tudung saji tak? Tudung saji. Sebab untuk sajian makanan tudung saji. Tak nampak. Nah, tudung saji tu, makanan di bawah dia kita tak nampak, hak jenis tak nampak lah. Nak nampak kita kena buka biar dia terdedah baru nampak. Jadi kalimah tabarruj dengan makna terdedah. Jadi perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat mereka, yang mendedahkan perhiasan mereka, dikira sebagai tabarruj. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Antara yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim terdapat perkataan buruj. Kita jumpa kalimah was-samaa'i zatil buruj. Al-buruj, bintang. Burujun, gugusan bintang. Was-samaa'i, demi langit. Wal buruj, dan gugusan bintang. Bintang tu kita nampak. Satu dia meninggi, yang kedua kita nampak dia bintang. Baik, kita jumpa walau kuntum fi burujim musyayyadah. Nah, walaupun kamu berada dalam buruj, dalam menara yang kukuh, malaikat Israel tetap akan mengambil nyawa kamu. Mati kamu tak boleh lari. Nah, kamu tidak boleh lari daripada mati walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada dalam satu menara yang kukuh, yang tinggi, kamu tak boleh lari daripada mati, sebab mati pasti akan bertemu dengan kamu. Tu nak main kalimah buruj dulu, nak tabarruj. Arab macam tu, dia main kalimah dulu sebelum nak masuk. Perkataan buruj iaitu tempat peredaran bintang. Oleh kerana tempatnya tinggi, jadi ianya senang dilihat oleh semua orang tanpa ada halangan. Itu bahasa. Nah, bahasa Arab dia memang macam tu. Baik, Az-Zamakhsyari, seorang ulama tafsir dan juga ahli bahasa, Az-Zamakhsyari. Cuma dia ini Mu'tazilah. Aliran agama, pemikiran agama dia Mu'tazilah. Nah, jadi bab akidah jangan ambil. Kalau tuan baca tafsir Az-Zamakhsyari, saya ada 4 jilid. Ambil untuk bahasa saja, untuk nahwu, untuk saraf, untuk balaghah, ambil yang tu. Pemikiran dia tak boleh ambil sebab dia Mu'tazilah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Az-Zamakhsyari berkata, hakikat tabarruj, pendedahan itu, iaitu sengaja menampakkan apa yang wajib disembunyikan. Dia main bahasa, dia ambil ulama bahasa. Walaupun dia tidak sama aliran, tapi dia bahasa tak ada masalah. Bahasa tak ada masalah. Makna tabarruj ialah sengaja menampakkan apa yang wajib disembunyikan. Ini dia lebih jelas kepada pembukaan aurat. Aurat tu wajib disembunyikan, wajib ditutup, tiba-tiba dia buka. Itu tabarruj. Diambil daripada perkataan Arab safinatul barij, iaitu kapal yang tidak ada penutup. Safinah tu kapal. Nah, al-barij yang tidak ada penutup, mana yang terdedah. Main bahasa lagi. Di sini apa yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ialah seorang wanita yang sengaja mendedahkan dirinya. Dia nak masuk seorang wanita yang sengaja mendedahkan dirinya kepada lelaki dengan menampakkan kecantikan susuk badannya dan mendedahkan rahsia dirinya. Itulah tabarruj. Lalu Az-Zamakhsyari menambah kepada pengertian yang sudah ada dengan suatu sikap baru bagi wanita yang memandang bersungguh-sungguh dan bermaksud hendak menunjuk-nunjuk apa yang diwajibkan menyembunyikannya dari perhiasan dirinya. Boleh jadi pada wanita itu ada perkara yang wajib disembunyikannya, seperti susuk badannya yang menggiurkan atau gerakan tubuhnya yang menarik perhatian dan sebagainya.
Tentang tabarruj, pendedahan diri ini memang ada cara-caranya dan gambaran yang sudah dikenal orang, baik pada masa dahulu, zaman jahiliyah maupun masa sekarang. Sebahagian ahli tafsir menyebut perumpamaannya dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita faham yang tu dulu lah. Tabarruj ni benar apa? Tabarruj ni dia satu pendedahan yang dilakukan oleh perempuan. Nah, dia mendedahkan anggota tubuh dia, mendedahkan perhiasan dia untuk tujuan dilihat, ditonton oleh lelaki di luar rumah. Kalau dengan suami tak panggil tabarruj. Nah, seorang isteri mendedahkan aurat dia pada suami dia, membuka baju depan suami dia. Itu tidak nama tabarruj. Tabarruj, perempuan membuka, mendedahkan apa yang wajib dia tutup di khalayak ramai dalam kalangan lelaki di luar rumah yang bukan mahram, bukan suami dia. Nah, itu tabarruj. Nanti dia tengok, kita akan tengok contoh-contoh dia. Ada tak pada isteri kita macam tu? Ada tak pada anak perempuan kita macam tu? Kalau ada, kena ubah. Tu nak bawa dia mengaji. Nah, mengaji kita dapat ilmu dan kita nak kena beramal dengan ilmu itu. Kalau tidak beramal, tak ada apa-apa. Macam tak ngaji juga. Cuma kita lepas dari segi tuntutan ngaji. Ngaji ni fardu ain, bab halal haram ni fardu ain. Kita lepas tuntutan ngaji, tuntutan mengamalkan tak lepas. Dia kena lepas dua-dua. Nak selamat, lepas dua-dua. Selamat dia berapa? Selamat dia berapa neraka? Dia agama dia boleh sebut selamat dia berapa neraka? Bukan selamat daripada tembak, bukan selamat daripada parang, bukan selamat daripada pisau dah. Bukan selamat daripada aksiden, tidak. Selamat, sebut selamat, neraka. Nak selamat, kena lepas. Ngaji dan buat. Nah, baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Orang tak apa nak mengaji halal haram ni. Sebab dia takut kena atas diri, betul tak? Encik Nasir tak main mana ni? Tahu. Tu, terus pun nama tu. Dia halal haram dengan masalah imam. Hak imam tu ramai, hak ni kurang. Nah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab ramai nak jadi imam. Ngaji masalah imam makmum ramai. Halal haram dia kurang sikit. Dia takut malah dia kena atas diri aku. Itu masalah. Kita bila kita ngaji, kena anggap itu kena atas kita. Itu cuba ubah. Baik. Hak perlu ubah kita ubah, hak tak perlu tak apa, kita teruskan apa yang kita buat. Kalau kita elok dah, kita buat. Kalau perlu ubah, kita kena cubalah. Nah, mampu tak mampu, kena cuba. Kena cuba buat sebelum kita mati. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah kamu tu isteri-isteri Nabi. Ayat ni khitab ataupun tuju cakap. Khitab ni tuju cakap. Kepada isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masa dahulu. Baik, tengok ulama tafsir kata apa. Di antara ulama tafsir ni Mujahid berkata, pada masa dahulu wanita selalu berjalan di hadapan lelaki tanpa perasaan malu. Itu satu. Nah, juga dikira tabarruj. Berjalan di hadapan lelaki tanpa ada perasaan malu. Perempuan dia kena ada malu, lelaki pun kena ada malu. Dan perempuan tempat malu dia selain daripada Allah Subhanahu wa taala ialah kepada lelaki itu tempat malu dia. Dia tak boleh duk tayang-tayang pada lelaki tubuh dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati hari ini, bukan kata tayang, ikut terus, peluk terus. Nak bawa atas tu. Dia saya jaga molek. Wah, tu peluk belakang, malu ne. Bukan kata jalan di hadapan, peluk rapat. Hak peluk tu bini ke tak? Bukan bini ya, kalau bini tak peluk, bini duduk jauh ini. Naik motor jauh tu bini, tak bini mak.
Peluk itu bukan bini itu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak ada lalu depan, lalu untuk tayang-tayang tubuh depan lelaki zaman jahiliah tu biasa dah. Hari ni lagi teruk, zaman dulu mana ada motor. Zaman moden jahiliah, moden lagi teruk, peluk teruk. Orang balik panggil kapok. Keluar bahasa dah. Kapok, K-A-P-O-K, kapok. Berat. Kan laki dia. Dia gemak rempik buat perempuan. Nah, buat perempuan. Perempuan tu bukan bini dia pun. Nah, anak siapa tahu. Berpeluk-pelukan, tidak ada rasa malu. Tu jahiliah, tabarruj. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, patut duduk di rumah perempuan ni. Hak asal, nanti kita bincang. Dia boleh tak keluar daripada rumah? Nah, nanti kita sampai tempat dia. Hak asal, duduk dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Duduklah kamu, diamlah kamu di rumah kamu. Baik, Qatadah berkata pula, gaya berjalan wanita itu berlenggang-lenggok dan penuh manja. Ni ambil satu catat. Yang pertama suka berjalan depan lelaki, duduk keluar meraya tu. Keluar jenis keluar meraya tu. Tu lah. Tak boleh. Nah, patut duduk di rumah. Yang kedua, bila dia berjalan pula, dia suka berlenggang-lenggok. Perempuan memang dia jalan tak boleh betul macam kita. Nah, perempuan dia sebab dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Dia memang bengkok. Dia jalan mesti jadi lenggang-lenggok. Hak jalan betul ni undertaker tu. Tengok undertaker. Betul je lah. Macam Cik Nasir, undertaker betul je. Lelaki menjalan macam tu. Perempuan dia tak boleh betul itu. Dia memang dia akan ada. Dia akan ada itu. Lenggang-lenggok. Lenggang-lenggok yang asal tak apa. Memang dia wanita jalan macam tu. Lenggang-lenggok yang dimaksudkan, yang dibuat-buat berlebihan untuk menarik perhatian lelaki. Itu maksudnya. Masuk tabarruj. Nah, benda yang perempuan tak boleh buat. Haram dia buat. Berdosa besar. Bukan kecil, dosa besar. Tabarruj termasuk dalam dosa besar. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang kedua, catat. Baik, Muqatil pula berkata tabarruj iaitu apabila seorang wanita meletakkan tudung di kepalanya tetapi tidak mengikatnya. Allah ramainya. Nak tengok dalam drama, tengok dalam filem. Bila dah mati, pi kubur tu ambil tudung tak atas kepala. Jeng jeng jeng. Macam mana? Letak itu je. Angin tolak tu jatuh. Kan ikat apa? Bagi nak pergi kubur tak boleh, kena tutup kepala. Berat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hak pakai tudung macam tu banyak. Nah, tu bukan orang biasa-biasa tu. Nah, orang luar biasa. Tudung dia macam tu, bakal letak atas kepala. Baik. Saya ulang, meletakkan tudung di kepalanya tetapi tidak mengikatnya sehingga kelihatan kalung yang dipakai di leher. Nampak rantai leher tu nampak, dia bukan tutup sampai sini. Dia letak situ, terbuka sini, nampak. Nampak rantai dia punya kalung yang dipakai di lehernya, anting-anting yang tergantung di telinga. Nampak sebab dia letak gitu. Tengkoknya terdedah dan dilihat oleh setiap yang memandangnya. Hak jenis pakai letak tudung atas kepala itu bukan cara pakaian muslimah. Nah, itu bukan cara pakaian muslimah. Itulah nama dia tabarruj. Dia mendedahkan. Dia tutup separuh, dedah separuh. Dia dah tutup semua. Dia tutup separuh, dedah separuh. Maka itulah tabarruj, mendedah nama dia. Okey. Tak payah letak terus sama. Dia letak tudung atas kepala ataupun dia tak letak terus, sama hukum dia adalah haram. Tak payah letak terus. Yang saya noh. Dia pakai dengan tak pakai sama. Tak payah pakai tu tu. Dia pakai terus tak sampai masjid malam ni, lajak pergi lain ke stadium. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, asal alam-alam menyelup perkasam biar sampai pangkal ngam jenis dua orang ni. Alam-alam nak buat dosa, buat bagi teruk lah. Kalau sudah buat sikit-sikit lah. Payah. Nasihat pun tak nak dengar.
Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nasihat pun tak nak dengar. Walaupun saya tak pakai tudung, tapi tiga kali dah pergi umrah. Jengkering tu. Tengok tak tengok kalau dengan lembu. Tak ada nak tengok viral. Jangan pergi umrah tu masuk syurga dah. Allahu Rabbi, pelik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun saya tak pakai tudung, tapi saya lebih baik daripada orang yang pakai tudung. Allah, dia sendiri jadi hakim. Dia sendiri menjadi hakim pada diri dia. Nah, ni boleh layanlah tuan-tuan. Payah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nampak tu satu orang dia buat kerja orang panggil tidak ikut law. Balik dia tak ikut law. Nah, law ni undang-undang. Mana tak ikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh tutup semua kepala sampai ke leher, sampai ke dada. Dia pergi letak sahaja, nampak hak kau lain. Kepala tu tak nampak, hak lain nampak. Tak ikut law. Nah, tak ikut syariat. Maka dikira tidak menutup aurat, tabarruj. Inilah gambaran yang biasanya berlaku dari keadaan tabarruj pada zaman sebelum Islam dahulu, yang merupakan percampuran wanita dengan lelaki. Gaya berjalan perempuan, berlenggang-lenggok dalam mengatur langkah, memakai tudung dan sebagainya, dalam keadaan menampakkan setengah kecantikan dirinya dan tubuh badannya. Tudung pakai, skirt pun pakai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai tudung, pakai skirt, punggung seketul. Ya, nasi malam ni habis. Diet malam ni jengkreng tu. Pelik lah, kita tengok pelik. Jangan pelik lah. Itulah tabarruj jahiliyah. Berlaku zaman jahiliyah, dia berlaku semula zaman moden, dan dia lebih teruk daripada zaman dulu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Namun tabarruj pada masa kini tidak jauh bezanya dengan gaya dan cara tabarruj pada zaman jahiliyah dalam ayat ni. Malah lebih banyak dari apa yang pernah berlaku pada masa dahulu. Kerana wanita-wanitanya masih banyak lagi menjaga diri dan memelihara kehormatan. Hak jahiliah dulu banyak lagi hak menjaga diri, tapi hari ini tak tahulah tuan-tuan. Begitu ramai sekali wanita-wanita muslim yang tidak menjaga kehormatan dan perhiasan mereka. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia tak boleh kata ini soal peribadi, no. Dia tak boleh kata ini soal peribadi saya. Saya nak pakai tudung ke, saya tak nak pakai, saya nak pakai seksi ke, saya nak pakai seksa ke. Lu apa bikin? Macam mana cakap? Lu apa peduli? Itu kubur lain-lain. Nah, kubur lain-lain, mati lain-lain, kubur lain-lain. Siapa cakap macam tu? Dia ni kita ada mengaji bab pakaian, bab perhiasan. Dia ada undang-undang agama. Dia bukan benda-benda peribadi. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, hang mengucap dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mu tanya dia, hang mengucap ke tak? Cuba mengucap kali betul ke tak? Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi bawa cara berpakaian, dia kata ini urusan peribadi. Mana boleh? Bila kita dah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita terikat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Hak kita mengaku dia adalah utusan Allah. Kita terikat semua ni, makan kita, minum kita, pakai kita, menikah kita, kerja kita, semua kita terikat dengan syariat. Siapa kata peribadi yang tu? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, siapa kata? Bila kamu terikat dengan syahadatain, ikrar kamu tak boleh nak lari daripada ikrar itu. Bila kamu buat tak sama dengan ikrar, maka kamu telah menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu berdosa. Tak boleh lari. Orang kafir tidak terikat dengan syariat. Dia tak pernah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut suka dia nak makan apa,
ikut suka dia nak pakai apa-apa, ikut suka dia nak buat apa pun, dia tidak terikat dengan syariat. Hang dah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba tak terikat nak buat suka-suka hati, mana boleh. Nah, ini bahaya. Ini kita beragama kini, bukan kita hidup pagan yang tidak beragama. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka hati-hati dengan percakapan. Nah, cakap kita, lidah kita ini, lidah dengan kemaluan di antara anggota tujuh anggota, dua mata, telinga, lidah, kemaluan, perut, tangan, kaki, ini tujuh ni. Dua anggota yang paling besar menyumbang kepada kita masuk neraka. Lidah nombor satu, kemaluan nombor dua. Jaga lidah. Nah, dengan cakap ikut suka-suka hati. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau tak nak ikut, duduk senyap sudah. Senyap itu lebih selamat. Selamat apa? Selamat lidah tu lah. Tapi bila kamu lawan Allah Subhanahu wa taala, tak nak ikut cara pakai Islam, kamu tidak akan selamat. Selamat daripada apa? Hak tadi, neraka. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai tu lah. Jadi dia sebut di sini semua tu nama dia tabarruj, yang orang perempuan tak boleh buat macam tu. Lelaki dia kurang macam tu sebab tubuh dia tidak masuk dalam mafatin sangat, tidak masuk dalam fitnah-fitnah. Lelaki ini dia maskulin. Betul. Maskulin pada aja sih. Perempuan ni, daripada hujung rambut ke hujung kaki dia tu semuanya fitnah kepada lelaki. Baik, habis yang tu tentang tabarruj, dan contoh-contohnya tuan-tuan boleh tengok, boleh ambil dalam kitab ni. Baik, bagaimana perempuan mengelakkan diri dari batasan tabarruj, macam mana dia nak selamat. Baik, cara yang boleh mengeluarkan seorang wanita muslimah dari batasan tabarruj dan yang kita namakan dengan adab susila Islam, hendaklah memelihara tata tertib dan adab susila berikut. Yang pertama, menahan pandangan kerana semahal-mahal perhiasan. Bagi wanita itu ialah ada perasaan malu, sedang tanda adanya sifat malu pada diri ialah dengan menahan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin, sadaqallahul azim. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Yang ini kita dah bahas. Termasuk yang kedua, macam mana dia nak selamat daripada kata tabarruj ni, yang kata haram, dosa besar ini. Tidak bercampur gaul dengan lelaki asing. Lelaki asing tu bukan daripada negara lain. Nah, lelaki asing ialah bukan mahram dia. Yang ni dia kena jaga sangat-sangat. Perempuan nak selamat daripada tabarruj, dia kena tidak bercampur gaul dengan lelaki asing. Baik, kita tak nak campur terus, tak boleh lah tuan-tuan. Dalam masyarakat kita pergi pejabat, campur lelaki. Bos kita lelaki, kita perempuan, kita perempuan je lah. Bos kita lelaki, kawan-kawan kita banyak lelaki. Kita duduk di satu tempat yang sama, bercampur mesyuarat dalam satu bilik mesyuarat, lelaki campur perempuan. Percampuran tidak boleh dielak. Maksud jangan bercampur di sini ialah sehingga bersentuhan. Bercampur sampai peringkat bersentuh, sampai peluk, sampai cium, jangan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu kita letak asing-asing. Nah, nak syarat pun sebelah sini perempuan, sebelah sini lelaki contoh. Memang kita dalam satu bilik, satu dewan, tapi kita diasingkan, takut berlakunya sentuhan. Mata tak payah lari lah. Mata tak payah lah. Nah, jadi bagi perempuan, bila dia masuk Google Meet, jangan guna, dia jangan buka lah tuan-tuan. Mas dia jangan buka. Sebab bila dia buka, orang tengok dia, betul Cik Nasir? Cik Nasir mesti kita betul je. Google Meet, bila kita bercakap, gambar kita orang nampak semua. Ada dalam Google Meet semua nampak muka kita. Yang kita duk buka lah. Tutup cakap dengar ni, dengar lah cakap. Cik Nasir tidak tak mai ikut aku tak dengar. Dia dengar ada mai ikut.
Sebab apa saya pakai ni? Sebab apa saya pakai? Orang boleh buka lah, sebab apa saya pakai? Yang pertama, aku malu. Dia kena ada perasaan malu. Yang kedua ialah nak jaga suara dengan mikrofon hak murah ni. Mikrofon mahal tak apa. Mikrofon semua murah dah ada mahal. Saya duduk pakai mask ni, saya cerita lah banyak masjid dah. Saya tak batuk lah tuan-tuan tengok. Saya tak batuk lah. Semalam saya buka saat jadi imam, batuk balik. Tak boleh, saya tak boleh. Saya cukup tak boleh dengan mikrofon. Bila saya ada mask sebagai filter, tak batuk lah. Bulan Ramadan saya di imam lebihkan 20 malam, tak batuk, direct baca. Pakai mask. Saya jadi imam, saya pakai mask. Nah, boleh dengar je. Kita duk buka tunjuk muka, dah kita perempuan. Kalau dalam bilik orang nak tengok malu ke, betul tak? Dalam bilik bersorak, bila kita tak pakai mask, bila orang nak tengok kita hak nak tengok tu dia rasa orang lain tengok, bapak long ni duk tengok dia ni, dia malu kat orang. Sebab perbuatan dia melihat perempuan yang sedang bercakap, orang lain pun nampak dia. Sebab apa duk tengok ni? Google Meet orang nampak tak? Nak masuk Google Meet? Jengkerai sungguh. Tak masuk. Masuk ke mana duk sibuk lembu. Lawak. Tuan-tuan, orang lain tutup kamera. Bila tutup kamera, naik nama dia ya? Nabil, naik nama Nasir. Dia duk tengok perempuan cakap. Jangan buka lah perempuan bila bercakap dalam Google Meet. Kalau ada meeting dan sebagainya, tutup lah. Nah, sebab dia tidak nampak orang melihatnya. Kalau secara terbuka, dia boleh nampak orang tengok dia. Dan kita nak tengok dia pun malu dah dia nampak kita. Google Meet orang tak nampak. Jadi bila dia buka, nampak muka, orang tengok dia. Hak tak cantik tak apa, hak cantik macam mana? Mapuh kah? Biasanya hak buka tu hak cantik lah, hak tak cantik tak buka tu, macam aku ni. Tu je Aziz. Baik tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati sekalian. Bersentuhan, jaga yang tu. Bila kita kena keluar di rumah, banyak urusan kita kena buat, tapi tolong jaga jangan bersentuhan. Darurah nak macam mana? Naik bah macam ikan sardin. Tu je. Lupi Mesir naik bah macam ikan sardin, campur lelaki perempuan. Ada bah khusus untuk perempuan saja. Pada Mesir ni. Kalau Malaysia tak ada. Malaysia semua campur. Mesir ada juga bas khusus lil banat untuk perempuan saja. Ini Ustaz Adi tu. Tapi kalau bas biasa ni memang bercampur. Bila naik tu macam dalam macam sardin, macam ikan sardin, macam ikan sardin dalam tin tu. Memang rapat ah. Macam tu. Maka seeloknya perempuan jangan naik bas yang macam tu. Hak macam ikan sardin biar lelaki je, tak apa. Dia naik juga habis bergesek sana, bergesek sini, betul. Elakkan yang tu, perempuan elakkan yang tu. Lebih baik kita bawa kereta sendiri ataupun suami kita hantar, lebih baik. Kalau dia dah naik bas lah. Kita di Kedah ni tak ada lah tu, Kuala Lumpur sibuk sangat naik bas dan sebagainya. Baik tuan-tuan, elakkan bersentuhan. Seperti biasanya berlaku dalam panggung wayang. Sudah. Panggung wayang. Bukan tengok filem, buat filem sendiri. Filem depan tak tengok, pun tengok banyak kali dah. Sembilu 1 tengok dah, Sembilu 2 tengok dah, Sembilu 3 dah. Tak tahu. Filem tu tak tepi, masuk panggung tu bukan tengok filem, buat filem sendiri. Tu salah. Mesti duduk dekat. Dah lah gelap, tutup lampu semua. So tu yang seronok masuk panggung tu, bukan seronok filem. Seronok filem sendiri tu lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia sebut contoh di tempat-tempat awam dan sebagainya yang sering berlaku pada masa kini. Elakkan persentuhan. Sebab tu kita tidak boleh bersalam lah antara lelaki dan perempuan. Baik. Kata Ma'qil bin Yasar pernah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, li'an yat'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun min an yamassa imra'atan
la tahillu lah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak apa, cukup panjang ni, saya nak tarik dekat sikit macam ni, dia tinggi pula. Nah, dia tak sampai. Li ayat ana fi ra'si ahdikum bi maqitin min hadidin khairum min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Maksudnya kalau sampai ditusuk pada kepala seseorang kamu dengan jarum besi, itu adalah lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Kita ambil besi, jarum di atas jarum, nah, kita tikam kepala. Sakit tak? Nak tahu balik tu bawah ni, cari jarum tikam kepala. Sakitlah jarum ni. Nah, kok tangan ni pun sakit ni. Ni kalau kita masuk hospital, dia cocok sana cocok sini, habis ni muak saya habis lebam ni. Tu dia tak mau masuk hospital, siapa pun tak mau. Ni cocok ni sakit. Cocok pala lah, lagi hak keras ni masuk jarum Allah. Hak lembut pun sakit ni. Nah, dia buat contoh hak keras kepala, dia sebut tangan, dia tak sebut isi, dia sebut kepala. Kepala ni kulit keras, cuba ambil cocok jarum. Oh. Sakit lebih daripada hak tangan ni. Nah, dia bagi contoh hak bahagian hak paling sakit kalau kita kena besi. Kalau kita kena jarum. Ambil pergi cocok kepala, lebih baik daripada kamu menyentuh seorang perempuan. Lepas ni siapa pergi salam dengan perempuan, balik mat jauh cocok. Ya, macam tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak bagi lain kali hang jangan duk sentuh perempuan, ambil jauh cok kepala, aduh sakit. Lain kali tak pegang dah sakit. Kalau tak buat macam tu, dia akan pegang lagi, dia akan buat lagi. Sekali kita buat dosa, kita taubat dan kita sakitkan diri kita. Ulama sebut kalau boleh sakitkan diri kita, nak bagi kita tak buat lepas tu. Macam tu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, cuba mak hak isap okok kalau isap dah ambil lighter tu, cucuh bibir kali. Lepas ni tak isap dah. Isap batang, toh batang. Berat. 10 batang tak isap dah. Dia kena bagi sakit tu. Ni buah api dunia ni, aku takut lagi api neraka, cuba kali. Nah, baru dia cepat rat, orang benda rat. Cepat dia nak berhenti. Dia dah melakukan benda-benda yang tak elok. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kena ada bentuk penderaan. Sebab tu zina didera. Sebab tu mengidra di rotan. Nak bagi rasa sakit tu, barulah ada satu pengajaran bagi dia untuk dia bertaubat dan tak akan buat lagi benda tu di masa akan datang. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sentuh di sini makna sentuh. Ada golongan-golongan sesat mentafsirkan gini. Kalau sampai ditusuk pada kepala seorang kamu dengan jarum besi, itu adalah lebih baik daripada dia bersetubuh dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Dia kata bukan sentuh, setubuh. Sentuh tak apa, setubuh tak boleh. Satu pentafsiran yang sesat. Tak boleh pakai, jauh daripada kebenaran. Hak dalam Quranul lain, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Imam Syafi'i sebut dengan makna la masa, dengan makna la nisa, makna sentuh. Imam Syafi'i pakai makna sentuh. Sentuh macam ni, batal wudu. Nah, Hanafi pakai la masa dengan makna setubuh. Imam Hanafi pakai makna setubuh. Setubuh baru batal wudu, sentuh tak batal mazhab Hanafi. Dia nak bawa hak tu pergi sini. Nah, dia kata yang masa di sini bukan makna sentuh ni, makna setubuh. Makna sentuh tak apa lah bagi dia. Ni sesat, tak boleh. Ambil ilmu daripada ulama, jangan ambil ilmu daripada ular dalam semak. Pandai. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ilmu bukan daripada kedai kopi, daripada kuliah kita ambil. Baik, selesai nombor 2 nah. Nombor 3, pakaian wanita muslimah hendaklah bersopan seperti yang diajarkan oleh Islam. Baik, sopan tu macam tengok dia akan sebut selepas daripada ini. Manakala pakaian yang menurut cara Islam ialah kesemua pakaian yang terkumpul padanya sifat-sifat ini. Okey. Kalau dia boleh buat yang ni, maka dia boleh lepas daripada tabarruj yang kata haram dan berdosa.
Yang pertama, pakaian itu hendaklah menutup aurat. Semua badan wanita kecuali apa yang dibolehkan di dalam Al-Quranul Karim, dan anggotanya yang ternampak yang menurut kaul yang diberatkan, iaitu wajah dan kedua belah tangan hingga pergelangan tangan. Tu kita dah bahas dah. Yang pertama, dia kena tutup semua, tak boleh main letak atas kepala saja, tak boleh. Dia mesti tutup seluruhnya, tak boleh tutup sikit-sikit. Itu yang pertama, nak selamat daripada tabarruj. Yang kedua, pakaian itu bukan dari jenis jarang sehingga dapat menampakkan apa yang di belakangnya, kerana Nabi SAW bersabda, tidak boleh jarang. Kalau siapa-siapa perempuan yang pakai baju jarang, mana boleh nampak warna kulit dia yang kuning langsat tu, maka termasuk dalam tabarruj. Walaupun dia pakai labuh tapi jarang nampak warna kulit. Pakai tudung tapi jarang nampak batang leher. Semua hak jenis kain jarang. Dia buat kain bawah ke, dia buat baju ke, dia buat tudung ke, tak kisah. Bila dia pakai saja nampak warna kulit dia, maka itu nama dia jarang. Dia tak lepas daripada tabarruj. Tak boleh lagi. Dia sedang buat dosa. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, tengok sabda Nabi, anna min ahlin nari nisaan kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhun ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kaza wa kaza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, sesungguhnya termasuk ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian separuh bogel. Kasiyatin ariyatin, mana berpakaian tapi bogel. Mana separuh bogel, tidak menepati syarat kerana memakai pakaian yang nipis. Perempuan yang pakai kain yang nipis dikira macam bogel lah. Atau yang menampakkan susuk badan, ketat. Dia ketat, pakai seluar jean yang ketat sampai nampak bentuk paha dia, nampak bentuk punggung dia, nampak bentuk semua, nampak lah. Tabarruj. Yang berjalan dengan lengan-lenggok, tabarruj. Seperti hayang, seperti perjalanan seorang pelacur yang kepalanya terhoyong hayang laksana pelana unta yang bergoyang-goyang. Wanita-wanita itu tidak akan memasuki syurga. Hak tabarruj ini tak akan masuk syurga. Begitu juga tidak cium bau syurga. Bukan kita tak boleh masuk, cium pun tak boleh. Sedangkan bau syurga itu akan tercium dalam jarak sekian. Dalam hadis lain sebut 500 tahun perjalanan. Kita nak pergi Kuala Lumpur, bau apa tu? Kuala Lumpur. 500 km. Ni 500 tahun perjalanan. Pergi Kuala Lumpur baru 5 jam, 6 jam. Kita nak pergi mana 500 tahun ni? Nak pergi ke mana, kita pun tak sampai 100 umur. Nak kita takkan boleh pergi perjalanan sejauh itu. Sebab umur kita pun tak sampai 100. 60, 63, 60, 70. Umur Nabi Muhammad, hak lebih-lebih ni umat Nabi Muhammad dikira subsidi umur tu. Macam mana dia nak pergi tempat hak 500 tahun perjalanan, memang tak boleh sampai. Nak tahu jauhnya syurga tu masih jauh dengan kita tu, kita boleh bau dah dia punya wangi tu. Ni durian hak dijual di Bukhari sampai bau sampai sini. Hak jual depan Masjid Bukhari, durian bau sampai Masjid Derga. Tak bau, berapa kilometer tak bau dah. Durian tu kuat bau tu. Hotel tak boleh masuk, betul? Boleh masuk hotel durian? Tak boleh. Buah yang kuat bau pun tak sampai 1 kilometer. Syurga ni sampai peringkat 500 tahun perjalanan, berapa ratus bilion kilometer jauh. Boleh dihidu. Nak kita jauh punya bau syurga itu boleh sampai. Tiba-tiba perempuan macam ni, bukan kata tak boleh masuk, nak bau syurga tak boleh. Jauh dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah, hak dia sebut ni pastikan tidak ada pada keluarga kita. Baju-baju pakailah yang jenis longgak-longgak. Dah ketat dah tu, tukarlah bagi boleh sedekah kat orang. Kita jenis sedekah hak kita pakai dah. Jarang kita nak sedekah hak bau, tak apalah, janji sedekah.
Nampak ketat dah yang pakai dah. Cari yang longgar-longgar. Nah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ini kerana pakaian wanita itu tidak berfungsi menutup tubuhnya. Hak dia jenis-jenis ini tidak berfungsi menutup tubuhnya. Kerana terlalu nipis sehingga ternampak badannya yang berkeadaan seperti dia tidak berpakaian sama sekali. Baik, satu peristiwa, tengok. Serombongan kaum wanita dari suku Bani Tamim telah datang untuk menziarahi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dengan berpakaian nipis. Mereka datang tu pakai baju nipis. Maka Aisyah radhiyallahu anha secara terang-terangan berkata kepada mereka, jika kamu sekalian dari wanita mukminat, iaitu beriman dengan sebenar-benar iman, maka pakaian-pakaian yang kamu pakai ini bukanlah dari pakaian orang yang beriman. Direct tu ha. Nah, saya tengok ustazah kita hari ni pun boleh buat benda-benda macam ni lah. Mereka duduk tegur dalam internet, dalam YouTube secara direct. Nah, bila artis-artis buat benda silap, mereka tegur. Bagus lah. Nah, elok bagi perempuan tegur hak artis perempuan, hak lelaki. Jadi di antara kebaikan boleh tegur secara umum, sebab mereka buat dosa secara umum. Mereka buat kesalahan itu secara umum, maka boleh ditegur secara umum. Kalau mereka buat kesalahan secara tertutup, buat dalam bilik tertentu, buat dalam hotel tertentu, maka kita tidak boleh menegur secara umum, sebab dia akan menjatuhkan maruah mereka. Yang buat secara umum kita tegur secara umum. Yang buat secara khusus, tegur secara khusus. Macam tu. Nah. Baik, tuan-tuan, ini Aisyah dia direct ya. Pakaian macam ni bukan dalam kalangan pakaian orang beriman. Puak-puak ni Bani Tamim taklah kata pula, jangan ambil kerja Tuhan. Han siapa? Jangan ambil kerja Tuhan. Mereka tak pernah kata gitu. Hari ni pelik. Bila orang tegur, jangan ambil kerja Tuhan. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tegur ambil kerja Tuhan buat apa? Teguran itu suruhan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu suruhan agama. Allah suruh, bukan kita ambil kerja dia. Dia suruh kita buat benda tu. Apa pula ambil kerja dia? Nah, tauqi kita, dia tauqi kita kerja dengan dia di kedai makan contoh, di mana-mana lah. Nah, tauqi mengarahkan kita kena buat kerja ni. Hari ni buat kerja ni. Maka kita pun buat kerja tu. Tiba-tiba kawan kita kata, jangan ambil kerja tauqi. Bodoh kerja dia. Bodoh kerja dia. Bukan kerja tauqi suruh dia buat lah. Maka dia buat benda tu. Bukan dia ambil kerja tauqi suruh dia buat. Sama lah amar ma'ruf nahi munkar ni Allah suruh. Tiba-tiba bila kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, orang kata kita jangan ambil kerja Tuhan. Pelik. Nah, ni jahil. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam peristiwa yang lain, datang beberapa orang wanita membawa seorang pengantin. Pengantin lagi ya. Seperti perempuan yang memakai tudung yang nipis. Yang pakai tudung ni, tak pakai tudung lagi banyak. Sehingga kelihatan perhiasan kepalanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, wanita yang memakai seperti ini ialah wanita yang tidak beriman. Dia sound direct nampak. Nah, ini bukan kita ambil kerja Tuhan. Kita kena amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Seterusnya, pakaian yang tadi pakaian yang jenis jarang. Jadi kita pun kena ikut macam ni. Ini sunnah. Nah, tegurlah tuan-tuan. Memang susah nak menegur secara direct dan secara khusus. Susah. Kita kena tengok tempat dan keadaan. Nah, tengok tempat dan keadaan, macam mana kita nak cari jalan nak tegur sahabat-sahabat kita. Lebih-lebih lagi kawan-kawan lah. Kan senang tu. Sebab kalau salah cakap, memang dia akan tak tegur kita mungkin sampai bila-bila. Kita akan hilang kawan. Ini benar dakwah secara khusus. Dia bukan benda yang mudah. Cara-cara saya ustaz-ustaz kuliah, dia bukan khusus, dia umum. Hak ni mudah, kita pam bagi ya. Secara umum. Nah, yang ni lebih mudah. Tapi nak pergi seorang-seorang, nak tegur kesilapan dia tu agak sukar. Kita kena fikir 3-4 kali nak tegur lah, ataupun nak tangguh nak tegur lah, ataupun nak tegur lah masalah lain. Kita kena ligat berfikir macam mana kita nak buat supaya kita tarik rambut dalam tepung tu, tepung tak berselerak, dan
rambut tidak putus. Kan senang, bukan kerja senang. Tuan-tuan kami dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang melaluinya tahulah kerja tu macam mana. Yang tak pernah melalui, dia takkan pernah tahu. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Tahulah orang-orang yang tahu, dan jahillah orang-orang yang jahil. Baik tuan-tuan kami dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, saya ambil 5 minit gila nah. Pakaian itu tidak terlalu sempit, tak boleh sempit, sehingga melekat pada semua anggota badan, dan kerana itu ternampaklah susuk pada wanita itu, meskipun pakaian itu tidak nipis seperti pakaian moden pada masa kini. Maka pemakai pakaian seperti ini tidak terlepas dari maksud hadis di atas sebagai wanita-wanita yang separuh bogel. Bahkan pakaian seperti ini lebih mudah memberi fitnah kepada pemakai. Tak boleh jarang, tak boleh sempit. Ni banyak kali dah kita dah ulang, dia pun ulang banyak kali. Pakaian itu bukan dibuat khusus untuk kaum lelaki, seperti pakaian pantaloon, aku pun tak tahu, seluar yang kecil di hujung pergelangan kaki dan sebagainya lah, yang sudah terkenal pada masa kini, kerana Rasulullah SAW pernah melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki, sebagaimana baginda SAW melaknat lelaki menyerupai wanita. Demikian baginda SAW melarang wanita memakai pakaian lelaki dan lelaki memakai pakaian wanita. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, apa-apa jenis pakaian lah. Kalau khusus untuk lelaki, maka lelaki boleh pakailah, perempuan tak boleh pakai. Bila dia pakai, dia sudah menyerupai lelaki, maka hukum dia haram, dilaknat dosa besar. Lelaki pun sama, bila pakaian dikhususkan untuk perempuan, dia pergi pakai pula, maka dia sudah menyerupai wanita, maka dia dilaknat. Tudung ni pakaian khusus untuk wanita. Kita pergi pakai tudung buat apa? Nak berlakon je ustaz, berlakon pun tak boleh. Dia benar-benar haram, ni sungguh tak boleh berlakon, tak boleh. Tuan-tuan kami dan muslimat yang dirahmati sekalian, boleh tak berlakon minum arak? Nak berlakon ya, boleh. Boleh. Benar haram, minum sungguh tak boleh, berlakon tak boleh. Nak berlakon zina kali boleh tak? Zina tu sungguh tak boleh, berlakon tak boleh. Jangan berlakon dipakai tudung ni ada di sekolah-sekolah dulu-dulu lah. Buat pantomime macam-macam budak-budak sekolah. Pengarah-pengarah dia cikgu ni bukan reti sangat. Jadi perempuan tak ada, bila perempuan tak ada, dia ambil ni kamu jadi perempuan lah, buh tudung. Aduh. Buh baju kurung, buh tudung, buh bantal buat mengandung dan anum. Macam saya ingat lagi sekolah saya dulu lah, lelaki pakai tudung, pakai baju kurung, ambil bantal pun berlaku jadi dak anu mengandung. Kat belah perut makan buah nangka tu dah. Tuan-tuan tak boleh. Boleh. Itu khusus untuk perempuan, tak boleh pakai. Okey. Baik, yang seterusnya, jangan sampai pakaian itu sudah terkenal sebagai pakaian-pakaian orang kafir dari kaum Yahudi, kaum Nasrani dan kaum Wasani, penyembah api dan berhala. Kerana keinginan hendak meniru atau menyerupai orang-orang ini sangat dilarang oleh Islam, yang mahukan lelaki dan wanitanya berlainan dari mereka dan bebas dalam bentuk dan rupa. Kerana itulah Islam memerintahkan kita supaya bersikap berbeza daripada orang-orang kafir itu dalam banyak hal, yang mana disimpulkan oleh Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum atau kama qala. Maksudnya siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka samalah dia seperti mereka. Pakaian biasa tak apa, kita nak pakai coat, blazer, semua orang pakai. Semua orang pakai. Jadi tidak ada beza dah, tu boleh pakailah. Kita nak pakai tie, semua orang pakai hari ni, maka bolehlah kita nak pakai tie. Tapi pakaian khusus untuk orang kafir, di segi khusus untuk agama dia, itu tak boleh. Macam Sami, dia pakai baju kain kuning tu, Sami tu, tukur kepala pakai Sami semua. Yang tu tak boleh pakai. Sebab tu pakaian ibadah dia. Hari ni timbul pula pakai tudung macam sister. Fashion tudung macam sister, macam padri, macam rahib perempuan. Baru tengok orang panas. Memang sebiji,
Pakaian padri, rahib ni pakaian agama, hampir tiu apa? Oh, nak berfashion, fashion boleh, tapi jangan sampai meniru pakaian agama orang lain. Walaupun dia menutup aurat, tapi ada tiru cara dia pakai tu baju pakaian agama dia. Tak boleh ni, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Boleh murtad. Tak apa, dia dah minta maaf. Dia nak sebut nama. Dia minta maaf. Maafkan dia. Maafkan kami, maaf. Biasalah, buat salah minta maaf, tak apa. Buat salah minta maaf, tak apa, nak jangan. Itulah memang, buat salah kena minta maaf. Nah, dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena bertaubat. Jangan buat lagi dah benda-benda macam tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, habis sikit. Nah, banyak lagi nak habis ni. Milan berhenti ya. Kita akan sambung. Wanita muslimah hendaklah bersopan santun dalam perjalanan dan dalam bicaranya. InsyaAllah 2 minggu lagi daripada sekarang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sekadar itu dulu, saya takkan jawab soalan sebab pukul 9 dah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.